Zain yang berusia 3 tahun lebih cenderung bermain dengan tong sampah mini. Ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya, pepatah itu cukup tepat buat Zain yang gemar mengutip sampah dan memastikan rumah. Comel je. Kan? Umur 3 tahun dah pandai mengutip sampah, siap ada orang kata tong sampah mini lagi. Itulah, umur 3 tahun macam anak saya, bukan kata tong sampah, tapi biasalah macam kanak-kanak seusia tu kadang-kadang main permainan-permainan kalau lelaki, macam main kereta ke. Betul, macam anak saya lah. Macam Rio kan, macam anak saya, nama lebih kurang. Tadi Zain, anak saya Zain, main banyak animal. Tapi itulah ketujaan pagi ni, kita dapat lihat kanak-kanak seawal usia 3 tahun itu, mungkin yalah tak pasti sama ada ayah atau maknya yang memberi galakan ke ataupun adik itu sendiri yang rasa macam berminat untuk macam mengutip sampah dan ada siap kata ada tong sampah mini. Itulah. Kan? Jadi melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita melihat bagaimana pendekatan ibu bapa untuk mengajar anak-anak ni antara orang kata tabiat yang baiklah dimulakan sejak kecil lagi. Dan bukan itu saja, kita juga bawakan berkenaan dengan inilah topik terhangat pada ketika ini berkenaan dengan panas. Dos penggalak vaksin COVID-19. Apa yang perlu kita tahu sebenarnya? Ramai Fad yang takut untuk mengambil dos penggalak ni. Itulah, ada orang yang takut ialah tak habis lagi dengan suntikan pertama, kedua, tiba-tiba ada dos penggalak ataupun booster ini pula kan. Dan sudah pastinya dos penggalak ini adalah tujuannya sudah pastinya sebab varian-varian sekarang ini VOC dan sebagainya ni makin lama makin berganas. Jadi untuk kita nak atasi masalah itu ataupun varian-varian baru ini, sebab itulah kita diwajibkan sebenarnya untuk mengambil dos penggalak ini. Saya rasa dia yang takut ni sebab mungkin dia tak pasti sama ada orang kata vaksin heterologous ataupun vaksin campuran ini selamat atau tidak. Jadi kita akan bersama dengan seorang pakar untuk memberikan kita informasi apakah sebenarnya yang boleh kita jangkakan daripada campuran vaksin ini dan adakah ia betul-betul selamat untuk kita semua? Ya, kan. Takut-takut ada side effect yang lain ke atau sebagainya kan. Dan juga ada perkara-perkara mitos juga yang mungkin kita nak kongsikan berkaitan dengan suntikan booster ini. Dan antara yang lain juga kami nak bawakan ianya berkaitan dengan dekorasi. Dekorasi yang namanya adalah farmhouse modern. Farmhouse modern. Difahamkan interior rumah ni di bahagian dalam dijadikan dalam orang kata tema English farmhouse. Jadi boleh melihat tema warnanya, apakah susunan hiasan dan sebagainya untuk cantikkan rumah kita lah macam biasa. Kalau kita lihat mungkin kawasan kediaman kita itu tidak besar mana tetapi dengan hasil rekaan dekorasi yang cantik itu mengindahkan lagi persekitaran rumah kita itu. Okey, dan akhir sekali hujung nanti kita dah bersama dengan artis yang genit kecil molek sahaja tetapi powerful. Power suaranya. Dan juga berbakat besar. Wani Kari akan bawakan lagu terbarunya Jangan Terlepas Pandang. Kita melihat sibuk orang ni, pengacara pun dia, pelakon pun dia. Ini single terbarunya apakah yang paling sensasi sekali terkini berkenaan dia? Kita akan bawakan sebentar saja lagi. Pastikan anda jangan terlepas pandang, teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, dalam pada kita bercakap dalam keadaan yang mungkin gembira pada pagi ini, kami nak bawakan satu perkabaran yang mendukacitakan, satu perkabaran sedih di mana seorang pegawai TUDM meninggal dunia di Washington. Okey, seorang pegawai tentera udara di Raja Malaysia, Colonel Hasnul Hisham Abu Hassan meninggal dunia di Hospital St. Joseph Medical Center, Tacoma, Seattle, Washington, Amerika Syarikat pada Sabtu lalu. Difahamkan Allahyarham tidak sedarkan diri ketika menghadiri program Airman to Airman Talks di Camp Murray, Seattle dan dikejarkan ke Hospital St. Joseph Medical Center bagi menerima rawatan dan menjalani pembedahan segera akibat acute type of aortic dissection. Jadi Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di hospital berkenaan dan isterinya Rohani Tahir turut berada di sisinya ketika saat terbabit. Kita ucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham dan semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita nak terus saja berbalik kepada topik yang akan kami bawakan pada hari ini. Tajuknya adalah biarlah dari rebungnya. Maksudnya dekat sini anak-anak kita ni yang kecil-kecil lagi ni kita kena lentur dari rebungnya. Barulah bila dah besar nanti kita tahu sifat kepribadiannya itu nak bawa ke mana. Betul. Kan? Secara semula jadinya dia akan lakukan tabiat baik itu. Kita bawakan sebentar saja. Kita terus tonton ni dulu intro berkenaan kanak-kanak yang mengutip sampah pada usia 3 tahun ini. Jom kita saksikan. Jika kanak-kanak lain lebih gemar memiliki koleksi pelbagai kereta dan lori mainan, lain pula bagi Zain Ashraf Muhammad Alif Hakim. Zain yang berusia 3 tahun lebih cenderung bermain dengan tong sampah mini. Ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya,
Pepatah itu cukup tepat buat Zain yang gemar mengutip sampah dan memastikan rumah yang didiaminya sentiasa bebas sampah biarpun secebis kertas. Acak suka? Oh, kenapa Acak suka kutip sampah? Oh, nak masukkan dalam tong sampah? Menurut ibunya, Nur Faizah Muhammad Esa, 28, Zain mula menunjukkan minat terhadap tong sampah dan lori sampah seawal usia setahun 8 bulan. Dia juga teruja jika setiap kali lori sampah lalu di hadapan rumahnya. Malah, ramai pekerja pembersihan turut mengenalinya. Apa yang menarik, dia juga sering bermain dengan lori sampah mainan berbanding mainan lain yang dibelikan untuknya. Zain selalu membawa tong sampah mini ke mana-mana sahaja, tidak kira ketika keluar bersia-sia, bercuti atau ke rumah pengasuh. Paling dia teruja apabila ibu bapanya membelikan tong sampah mini yang baru. Comel. Afat, biasanya kalau kita ibu bapa ni, kita nak bagi tanggungjawab ke anak kita, kita fikir 2-3 kali tau, sebab mungkin kita fikir kecil lagi dan sebenarnya. Tapi actually kita melihat mereka kalau diberikan tanggungjawab itu pada masa jangka panjangnya, dia akan jadi seorang yang lebih, orang kata, pandai menghormatilah tanggungjawab diri dia sendiri. Dan setiap apa yang diberikan oleh ibu bapa tu kita harus hargai. Tetapi kita dah dapat lihat ni keterujaan tu dekat dalam kereta lagi. Padahal tu sampah mini saja kan. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan bertuah pada hari ini. Kita bersama dengan ibu bapa dan kita tak tahulah Zain dah bangun ke belum pagi ni. Kan pagi ni. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan ibunya Nur Faizah Muhammad Esa. Wah, dah bangun dah. Ayahnya ada di sebelah, Alif Hakim Jais dan juga Zain. Salam. Hai Zain. Selamat pagi. Okey, kita dah melihat sedikit sebanyaklah Dek Zain ni memang rajin. Memang dah pandai, orang kata, menjaga kebersihan dan sebagainya. Kita tanya oleh ibunya lah, Puan Nur Faizah. Ceritakan sikit bagaimana bermulanya minat si Zain ni. Okey, dia bermula daripada kecil, umur setahun 8 bulan. Dia suka pergi tengok lori sampah dekat belakang rumah. Mula-mula kita orang just tunjuk-tunjuk, tak tahu pula lama-lama dia berminat. So, hari-hari bila lori sampah datang, dia akan ajak mama papa tengok lori sampah dekat belakang. Sejak tu lah dia minat main lori sampah, main mainan-mainan berkenaan tong sampah dan lori sampah lah. Macam itu. Okey, nak tanya kepada ayahnya, Encik Alif pula. Kalau orang bawa pergi ke mana-mana bercuti, tadi saya tengok pergi pantai biasanya orang bawa pelampung. Bawa baju mandi, tapi ni bawa tong sampah mini ni. Kan? Jadi mungkin boleh ceritakan sikitlah bagaimana perasaan itu boleh digambarkan sebagai seorang ayah pula melihat anaknya itu cenderung untuk bawa tong sampah mini dan juga kutip sampah dan sebagainya tu. Bagaimana perasaannya itu? Dia kalau saya nak pergi berjalan, dia akan pesan untuk bawa sekali punya tong sampah. Okey. Lepas tu dia akan tanya nak pergi mana, tong sampah dah masukkan dalam kereta ke belum. Macam itulah. Okey. Tapi mula-mula dia masa dia dah perasaan tu mula-mula. Ya, silakan. Teruskan. Ya, Cik Alif. Apa perasaan tu, macam mana? Perasaan tu mula-mula memang kebanyakannya orang akan tanyalah kan. Macam bawa tu sahabat jalan-jalan. Semua kan. Mula-mula agak pelik lah. Tapi kita sebagai mak bapak, kita kena bagi semangat apa yang anak kita minat, kita kena support lah kan. Saya pandang benda ni daripada sudut positif lah. Okey. Reaksi saya orang daripada sudut positif. saya teruskan. Reaksi orang ramai macam mana pula bila mak ayahnya melihat, ibu bapa lain pun melihat si Zain buat macam ni kan? Diorang ada berkata apa-apa tak pada anda berdua? Mula-mula orang luar dia akan rasa pelik lah kenapa budak ni main sampah tak main lain. Tapi kita dah minat kan, so
layankan je dibawa main ke mana-mana. Macam itulah. Yalah, dan mungkin ada persepsi orang-orang luar mungkin mengatakan bahawa ada rasa macam geli, kotor dan sebagainya. Tapi kalau kita nak kutip sampah tu bukannya kita pakai tangan yang kosong saja, kan, pakai plastik. Lepas tu tengok Zain pun ada alatnya yang digunakan, kan. Okey, tadi si ayahnya Cik Alif ada mengatakan bahawa kita harus lihat dari sudut positif, dan kita lihat bahawa minat Zain ni agak rare, agak pelik. Tapi dari sudut positif itu, apa yang mungkin boleh kita bawakan kepada anak-anak orang lain mungkin? Alif ataupun Puan Faizah? Kerana mengikir anak saya sebagai inilah kepada kita kebersihan. Hari kita tunggu pada tahun ini. Okey. Tapi apa pun kita meraikan lah. Ini Diucapkan kepada pihak SMM. Ya. baik. Kita raikanlah kan, Nafat, sebenarnya inilah dia yang kita nak melihat. Orang kata bukan saja kita meletak anak kita depan TV saja, pakai gadget saja, tapi ini antara tabiat yang dimulakan pada umur yang sangat kecil. Kita ucapkan syabaslah kepada Puan Nur Faizah dan juga Encik Alif kerana dapat mengajar Zain antara tabiat yang sangat-sangat baik ini. Mana tahu dapat berbakti kepada negara suatu hari nanti. InsyaAllah, kan, terutama dalam memelihara alam sekitar ini. Baik, tahniah. Syabas kepada ayah dan ibunya. Itu dah berdentung dah kat belakang tu, Zain tu. Wah, Zain tengah main-main tu. Dia Kacau tengah pagi main ni. tong kot. Okey, terima kasih meluangkan masa pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu kita bawakan kepada anda semua. Orang kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Banyak lagi kita boleh dedah kepada anak kita, kutip sampah, mungkin kita bersihkan pantai dan sebagainya kan. Ini satu kata pengalaman yang baru untuk anak-anak kecil. Betul, daripada biar nak melentur rebung biarlah dari rebung. Nak melentur buluh biar rebungnya. Saya terbalik tadi ya. Okey, maksudnya betul, untuk kadang-kadang kita dah besar ni apa semua ni, baru kita nak suruh kutip sampah dan sebagainya. Mungkin ianya agak terlambat, tapi daripada kecil tu kita kena ajar. Mungkin kita lihat daripada sudut yang lain, mungkin macam agak kurang pendarahan ini diberikan kepada anak-anak kita seusia 3 tahun yang bercakap pun belum lagi lancar, tapi dah boleh dah menjaga alam sekitar ni. Ya, dan kita nak raikan jugalah antara orang kata minat anak-anak ni berbeza dan lain bagi setiap individu ya. Ini kita bawakan di New Zealand. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun di Auckland, New Zealand mengadakan majlis hari jadinya. Mengajak anggota polis datang ke rumah. Yang paling bestnya, anggota polis siap kata bawa helikopter, bawa kereta polis semata-mata untuk menjayakan hari jadi dia. Ini mesti dah besar nak jadi polis lah kot, kan? Kan? Okey, jom kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Tiada yang lebih menggembirakan hati bagi seorang kanak-kanak apabila majlis hari jadinya diraikan dengan penuh gilang gemilang. Zachary, seorang kanak-kanak lelaki yang berasal dari Auckland, New Zealand, ingin mengadakan sambutan hari lahir dengan bertemakan polis. Ketika itu Zachary baru berusia 5 tahun, menghubungi talian kecemasan bagi menjemput anggota polis ke rumahnya untuk meraikan majlis hari lahirnya. Hello. Hi, this is Jim from police. Hi. Hi. I'm very sorry. Yeah. That was my nearly 5-year-old son. He was just telling me that he wanted to invite the police to his birthday party. Oh. I'm really sorry. Tanpa disangka, pada majlis hari jadinya, sekumpulan anggota polis beruniform lengkap hadiri majlis sambutan itu bersama kereta polis dan hadiah istimewa untuk kanak-kanak comel ini. Hello, is Zachary here? Yes? Zachary. Police. Happy birthday, Zach. Oh, awesome. Majlis itu dimeriahkan lagi dengan kemunculan helikopter polis yang berkeliaran di ruang udara kediaman Zachary.
Pemberian dos penggalak vaksin adalah bagi memastikan setiap individu yang layak boleh mencapai tempoh perlindungan yang optimum terhadap jangkitan COVID-19. Dos penggalak mula diberikan pada 13 Oktober lalu dengan keutamaan kepada anggota barisan hadapan, iaitu bahagian kesihatan dan keselamatan. Selain itu, dos juga diperluaskan kepada warga emas berusia 60 tahun dan ke atas, individu dengan komorbiditi, iaitu individu yang menghidap 2 atau lebih penyakit yang tidak berkaitan secara serentak. Sehingga 16 November, 1,042,234 jumlah kumulatif dos penggalak sudah diberikan sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dilaksanakan. Menurut kenyataan daripada Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, kerajaan bertekad untuk memperluaskan lagi pemberian dos penggalak kepada kelompok yang lebih besar. Bagi individu yang belum lagi mendapat janji temu bagi dos penggalak dan anda layak untuk menerimanya, seperti golongan 40 tahun ke atas ataupun ada komorbiditi ataupun ibu yang mengandung, anda boleh melayari laman web protecthealth.com.my untuk melihat PPV yang paling berhampiran dengan anda. Dan anda boleh menghubungi PPV tersebut untuk dimasukkan ke dalam senarai menunggu dan PPV itu akan menghubungi anda untuk janji temu dos penggalak nanti. Pelbagai inisiatif oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi dos penggalak dilaksanakan, namun masih ramai yang ragu-ragu menyebabkan sambutan dingin dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antara yang menjadi persoalan adalah mengenai campuran dos vaksin yang diberikan, had umur penerima vaksin dan ada juga sebilangan individu yang enggan disuntik vaksin jenama berbeza daripada yang diterima sebelumnya. Adakah hanya itu penyebabnya? Atau masyarakat masih tidak percaya dengan keberkesanan dos penggalak yang disarankan bagi mencapai herd immunity maksimum? Banyak faktor sebenarnya. Kita melihat ada yang takut-takut ambil ni, takut mungkin ada mudaratnya. Kononnya ada yang kata takut overdose. Ada yang takut bercampur banyak sangat vaksin. Jadi persoalannya, adakah ia sebenarnya selamat atau tidak, kita akan bincangkan. Ya, ada yang takut kesannya sebab ada yang mungkin dos yang kedua tu kesannya demam, sengal, sakit badan dan sebagainya, dan takut-takut booster ni lagi teruk. Tapi perkara itu kita harus lihat dari segi kajian kan. Kajian sebenarnya telah pun mengatakan bahawa booster ini adalah selamat. Dan kepada anda semua boleh cek dekat aplikasi MySejahtera. Kalau dah dapat temujanji itu, jangan cancel dan sebagainya, pergi saja. Sebab apa? Sebab ramai di antara kita yang macam berebut. Yang kita ni sebagai orang muda ni berebut sebenarnya nak dapatkan booster ni kan. Jangan sia-siakan. Kita terus bersama dengan Dr. Suhaida Muhammad Siddiq, pakar perubatan kesihatan awam. Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Doktor, kita dah melihat macam-macam yang orang kata takutlah ada overdose, takutlah bercampur vaksin dan sebagainya. Jadi untuk pemahaman awam, adakah dos penggalak ini disarankan untuk semua dan apakah sebenarnya kebaikan untuk mengambil dos penggalak vaksin ini, Doktor? Okey, baik. Terima kasih kepada Fazli dan Sofia. Sama-sama. So, hari ini saya sikit nak menerangkanlah dos penggalak ni apakah dia. Kita panggil dos penggalak ataupun booster dose. Dos penggalak ataupun booster dose ni adalah dos tambahan yang kita berikan setelah kita menerima imunisasi lengkap lah. Sama ada kita menerima jenis vaksin Pfizer, Sinovac, AstraZeneca sebanyak 2 dos ataupun di Malaysia kita juga ada vaksin CanSino yang diberikan sebanyak 1 dos. Dikira lengkap. So, tempoh pemberian tu adalah bergantung kepada jenis vaksin. Okey. Dan pemberian ini adalah kita berikan secara percuma dan secara sukarela juga. Ya, saya teruskan Doktor. So kenapa kita perlu ambil vaksin penggalak? Kenapa kita perlu ambil dos penggalak? Setelah satu tempoh masa yang tertentu, berdasarkan kajian yang telah dibuat, akan berlaku penurunan tahap imuniti. Sebagai contohnya, kalau vaksin Pfizer selepas 6 bulan
tahap imuniti itu akan menurun sehingga 68%. Manakala bagi Sinovac dia turun sehingga 28% selepas 3 hingga 5 bulan. That's why selepas satu tempoh masa tertentu, kita perlukan dos penggalak ini untuk memastikan bahawa kita mendapat perlindungan yang optimum. Ya, selain daripada penurunan tahap imuniti, kita lihat varian-varian yang semakin mengganas ni pun ia juga untuk menghalang, antaranya varian Delta, Beta, Alpha dan banyak lagi sebenarnya varian baru. Okey, nak tanyalah doktor, kenapa agaknya kalau suntikan penggalak ni ataupun booster ini kebanyakannya kita suntik kena Pfizer? Kan kalau orang tu Pfizer. Okey, ni Sinovac, Pfizer. Kenapa agaknya Pfizer itu diberikan keutamaan untuk suntikan penggalak ini, doktor? Okey, sebenarnya sebelum ni memang kelulusan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kawalan dadah adalah vaksin Pfizer bagi kegunaan di Malaysia lah. Tapi berdasarkan sumber daripada bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia pada 17 November 2021, vaksin AstraZeneca dan Sinovac juga telah diluluskan sebagai vaksin penggalak. Namun begitu, kita masih di peringkat awal pelaksanaan lah. Okey. Doktor, ada tak istilah yang terlampau banyak vaksin ataupun imuniti dalam badan kita? Ada yang takut tinggi sangat imuniti, takut ada mudarat pula. Ada tak sebenarnya istilah seperti itu? Sebenarnya tak adalah istilah terlampau banyak vaksin dan membawa mudarat. Sebenarnya kita beri vaksin penggalak ni bukan hanya vaksin Pfizer sahaja. Vaksin-vaksin lain, even though vaksin yang diberikan kepada kanak-kanak pun, kita ada vaksin booster supaya kita boleh tingkatkan tahap imuniti tersebut. Bukan hanya vaksin COVID sahaja yang kita beri vaksin booster. Okey, bercakap tentang booster ni, dos penggalak ni, yang mana mungkin takutlah kan, takut-takut kesannya tu doktor. Mungkin doktor boleh bagi pemahaman, sebab yang takut-takut ni, takutlah kesan booster tu kan penggalak kan, takut lagi besar kesannya ke apa. Apa mungkin antara kesan-kesan yang mungkin kita boleh dapat sekiranya kita menerima suntikan booster ini ataupun penggalak ini, doktor? Okey, baik. Sebenarnya kesan ataupun kesan sampingan daripada pemberian vaksin ni adalah sama sahaja seperti vaksin yang kita terima sebelum ni lah, sama ada dos 1 ataupun dos 2. So pada saya jangan risau. Saya sendiri telah mendapatkan booster dose. Okey. So ya, betul. Dia punya side effect sama sahaja yang biasanya kita akan dapat pada vaksin yang kita dapat dos 1, dos 2 tu, sama ada kita dapat kesan sakit pada tempat suntikan, kemerahan, okey, ataupun kita dapat kesan-kesan lain lah seperti sakit otot, loya, dan juga ada setengahnya mengalami demam. Sekiranya anda mengalami kesan yang teruk, anda boleh mendapatkan rawatan ke klinik kesihatan dengan segera ataupun ke hospital. Dan tetapi bagi gejala-gejala ringan ni, anda boleh mengambil langkah untuk memaklumkan pada aplikasi MySejahtera dan aplikasi MySejahtera ataupun mengambil ubatan seperti Panadol lah. Doktor, mungkin ramai yang tak tahu yang kesan sampingan sikit-sikit ni adalah badan kita membentuk imuniti. Doktor, kita nak tahu juga bagi mereka yang tertanya-tanya, adakah mereka layak untuk mendapatkan booster vaksin dan mungkin cara-cara untuk orang ramai mendaftarkan diri dan sebagainya. Mungkin doktor boleh jelaskan? Okey, baik. Siapa yang layak siapa yang layak tu siapa yang dah lengkap vaksin primer ataupun vaksin asas dos 1, dos 2 setelah cukup tempoh. Bagi Pfizer adalah 6 bulan, bagi AstraZeneca adalah 6 bulan dan bagi Sinovac adalah 3 bulan selepas lengkap dos kedua tersebutlah. So mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas dan mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas tetapi mempunyai penyakit ataupun kita panggil comorbid. Selain daripada itu, ibu hamil juga ibu hamil juga layak untuk mendapatkan dos penggalak. Bagi ibu hamil, dos penggalak ini diberikan pada minggu ke-14 dan ke atas. Dan dia tak ada tempoh sehingga bila lah, maksudnya sehingga sebelum bersalin lah kita masih boleh mendapatkan dos penggalak. Selain daripada itu, kita prioritikan bagi frontliner lah seperti yang dimaklumkan tadi dan juga bagi warga emas di pusat-pusat jagaan dan juga petugas di pusat jagaan. Untuk sesiapa yang nak dapatkan suntikan booster ni ataupun dos penggalak ni, ada tak yang memang macam tidak sesuai untuk pengambilan dos penggalak ini? Sebab macam takutlah kadang macam ibu ayah kita
kan, takut macam boleh ke ambil dos penggalak ni, ada tak masalah golongan kesihatan tertentu ke apa kan? Ada tak doktor? Setakat ni ketidaksesuaian tu akan ditentukan oleh pakar perubatan lah. Yang ini biasanya bila mereka maybe allergic pada dos kedua atau allergic pada dos pertama. Okey, dan itu akan ditentukan oleh pakar sebab kita ada option lain. Maksudnya sekiranya allergic dengan Pfizer, kita ada option lain lah untuk bagikan untuk dos penggalak itu adalah Sinovac sebagai contoh. Okey. Doktor, akhir sekali sebarang pesanan ringkas untuk rakyat Malaysia yang masih takut-takut nak ambil booster vaksin ni, doktor, sampaikan. Ya. Okey, baiklah. Saya harap saya dah menyerulah kepada semua rakyat Malaysia baiklah kita sama-sama untuk memperkasakan penerimaan dos penggalak ni kepada maybe diri kita sendiri, ibu bapa kita ataupun ahli keluarga kita yang telah layak. So sekiranya kita telah mendapat temujanji, pastikan kita mengikuti tarikh temujanji dan tempat pemberian vaksin. Bagi yang belum menerima temujanji, boleh melayari laman web Protect Health laman web Protect Health untuk mengenal pasti klinik-klinik yang klinik-klinik swasta berdekatan dengan rumah anda untuk mendapatkan janji temu. Okey, jadi kepada anda semua, janganlah kita mengelakkan diri kita untuk mendapatkan booster ini ataupun dos penggalak ini. Baik, terima kasih doktor di atas penerangan dan juga galakan kepada orang ramai untuk mengambil suntikan penggalak ini. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Okey, kita telah bersama dengan Dr. Suhadah Muhammad Siddiq, pakar perubatan kesihatan awam. Jadi seperti mana yang kita wawarkan, booster ini adalah penting sebenarnya. Dulunya kita duk kata untuk kita nak mencapai imuniti kelompok dan sebagainya. Sekarang ini kita nakkan dos penggalak dan kita takutlah berkemungkinan nanti mana tahu kerajaan kata okey nak pergi ke premis ni kena ada dos penggalak pula. Mana kita tahu kan? Betul. Jangan lupa kita masih ada kes beribu-ribu di Malaysia setiap hari. Jadi pastikan kita mempunyai perlindungan optimum menentang COVID-19 untuk keselamatan kita semua. Kita akan berehat seketika, Fad. Sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia Hari Ini. Okey, hidupkan bagi anda bersama dengan saya Fazli Fuad dan Sofia pada pagi ini di Malaysia Hari Ini. Kita nak ingatkan sekarang ni kan kes COVID makin lama yalah kita tahu bawah 5,000 kan. Tapi kita duk risaukan, KKM kata mungkin akan ada gelombang keempat yang dipanggil sebagai December wave. Jadi kita takut-takutlah akan berlakulah peningkatan kes yang mendadak ini. Jadi anda kena patuhi SOP, ambil dos penggalak. Betul. Dan juga kita ada perkara yang diwawarkan juga anda semua berkenaan dengan kempen Kita Berdiri Teguh Seiringan COE Malaysia. Ya, dalam usaha untuk memulihkan ekonomi negara dan kehidupan rakyat, ramai koperasi turut menghulurkan bantuan bagi meringankan impak pandemik ini. Jadi jenama Penulinan Air dan Udara Terkemuka COE Malaysia berikrar untuk terus berdiri seiringan dengan rakyat Malaysia, menyokong petugas Barisan Hadapan dan wira-wira seharian dengan inisiatif tanggungjawab sosial korporat di bawah kempen Kita Berdiri Teguh Seiringan. Okey, jom kita saksikan bersama. Ya. Selamat pagi untuk semua penonton Malaysia Hari Ini. Nama saya Kyle Choi dari COE Malaysia. We Stand as One is an inspiring campaign that we want to dedicate to every Malaysian right, from healthcare personnel to everyday heroes. No matter how tough the situation is, we will have the strength to face it bila kita berdiri teguh seiringan. COE merupakan antara salah satu syarikat multinasional pertama yang mengambil inisiatif dan memberi sokongan kepada petugas Barisan Hadapan dan negara. COE telah menyumbangkan beratus-ratus penulin udara, pelitup muka serta kit sanitasi kepada hospital awam yang dikhususkan untuk merawat pesakit COVID-19, PDRM, penungan servis dan perhantaran makanan serta pelanggan. Ini termasuklah sumbangan wang tunai kepada dana COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia. Our CSR efforts are one of the ways we can give back to the community. We are constantly looking out for every possible opportunity to help communities in need and provide them better and happier living. Dalam usaha menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, COE Malaysia menyumbangkan beratus unit penulin udara kepada 4 pusat pemberian vaksin di Lembah Kelang. COE juga telah menaja penulin udara dan air kepada Pusat Penilaian COVID-19 Bandar Tun Razak di Ceras.
Kowe memberi sumbangan wang tunai kepada program bantuan bakul makanan Mercy Malaysia dengan menyediakan bekalan makanan asas. True to our vision of being the best right solution company, we will continue to help communities in need, connect the disconnected, dan berdiri seiring dengan Like Malaysia. We will not stop until this is over. Kita mesti menang. Baik, itulah dia inisiatif yang diwujudkan oleh Kowe Malaysia untuk memastikan kelangsungan dan juga orang kata kebajikan rakyat memerlukan ini terjaga. Syabas Kowe Malaysia. Syabas Kowe Malaysia. Kita berdiri teguh seiringan bersama Kowe Malaysia. Baiklah. Cantik cantik. Okey, kita nak terus saja bawakan. Ini rumah yang sangat-sangat cantik. Tahu tak sebelumnya rumahnya dinding biasa saja, plain saja. Tapi bila dah letak dekorasi farmhouse ni, cantik Sofia. Ya, sejak PKP 1.0 ingat tak Mac 2020 dia mula untuk mendekorasikan rumah dia. Seorang guru ini untuk menunjukkan bagaimana tema English farmhouse. Jom kita saksikan. Okey, jom. Tenang dan selesa, itulah ungkapan yang sesuai bagi menggambarkan kediaman pasangan suami isteri Muhammad Solehin Daud dan Suzaitullah Dwini Hashim yang terletak di Kota Tinggi Johor. Menetap di kuartus guru bersaiz 1,000 kaki persegi tidak menjadi penghalang bagi pasangan ini menata rias kediaman mereka menggunakan konsep rumah ladang atau farmhouse moden. Hiasan dalaman rumah kami berkonsepkan farmhouse kerana farmhouse dapat bagi ketenangan kepada keluarga kami dan kami juga dapat explore ilmu untuk bertukang perabot yang berkonsepkan farmhouse. Okay, hampir kesemua perabot di dalam rumah kami yang berkonsepkan farmhouse kami hasilkan dengan sendiri. Untuk bilik tidur anak-anak, kami juga menerapkan konsep farmhouse. Kami start DIY pada awal tahun ini 2021 untuk bilik anak-anak. Warna yang kami pilih adalah warna kegemaran anak-anak iaitu biru. Kami membina katil yang berbentuk rumah daripada kayu pine dan kami bentukkan sendiri untuk menghasilkan katil ini. Dalam Islam pun penting untuk mengasingkan bilik tidur anak-anak dengan beberapa dan kami pastikan bilik anak-anak sangat selesa dan sangat menyeronokkan untuk melatih mereka tidur sendiri di bilik sendiri. Untuk tips mengubah suai bilik tidur anak-anak, apa yang saya terapkan ialah yang pertama, warna yang mendamaikan dan menarik. Kalau boleh ikutlah warna kesukaan anak-anak. Okey, yang kedua, ruang yang selesa untuk anak-anak. Yang keempat, tempat untuk menyimpan barang mainan anak-anak dan seterusnya ruang belajar yang menarik supaya mereka dapat berseronok di dalam bilik tersebut. Indahnya. Bayangkan kita masuk rumah tu putih je. Itulah. Kan? Saya dapat gambarkan Cantik. yang kita ni macam dah penat penat bekerja. Balik rumah tengok rumah macam tu selesanya. Tambah-tambah lagi pergi ke bilik tidur, tengok katil, hiasan yang cantik, ngantuk pula terus tidur kan. Tapi kepada anda semua mungkin nak dapatkan inisiatif, nak dapatkan inspirasi daripada apa yang kita bawakan dekorasi itu, anda boleh layari Instagram pasangan ini homey.farmhouse dekat Instagram. Okey, lupa segala masalah ya. Okey, kita dah sampai ke dari meja medsos. Tentunya kita nak wawarkan anda semua berkenaan dengan bayaran fasa 2 bantuan khas COVID-19 yang difahamkan akan bermula esok. Jadi membabitkan kategori miskin iaitu sebanyak RM500 diberikan kepada isi rumah dan RM300 akan diberikan kepada bujang atau warga emas bujang yang tiada pasangan. Dan inilah dia antara orang kata inisiatif di bawah pakej pemulih untuk membantu rakyat kesemuanya yang untuk mengharungi kesan akibat pandemik COVID-19. Jadi syabas diucapkan, kita akan melihat pembayaran itu masuk mulai esok. Periksalah akaun masing-masing. Tapi gunakanlah duit tu sebaik mungkin untuk kita nak menjalani kehidupan seharian kita. Baik, satu lagi pengisian dalam meja medsos ini, ianya tular. Ada yang mengatakan, yalah kita sekarang ini di Arab Saudi dah buka kembali kan, nak pergi umrah dan sebagainya. Tetapi apa yang merisaukan kita, perkara yang tidak betul tular di media sosial. Okey,
Arab Saudi nafi hadkan umur buat umrah. Ini dipaparkan di berita harian yang mengatakan bahawa had umur ini adalah palsu semata-mata. Okey, Arab Saudi setakat ini tidak mengeluarkan sebarang arahan yang menghadkan ibadah umrah, hanya jemaah berusia antara 18 hingga 50 tahun sahaja. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sdn Bhd, Dato' Ahmad Ruzman Ahmad Razali, pihaknya sudah berhubung dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang kemudian menafikan dakwaan itu. Dan bukan setakat itu sahaja yang dikongsikan dekat sini. Kita tahu Malaysia sebenarnya diberikan kelonggaran untuk menggunakan visa pelancongan ini. Okey, dan andai kata kalau betul-betul Arab Saudi menghadkan umur ni, kita tidak perlu risau kerana kita boleh menggunakan visa pelancongan ini untuk menunaikan umrah ataupun haji. Itu semoga anda semua sedia maklum dengan maklumat terkini. Jangan kita sewenang-wenangnya mempercayai sahajalah apa yang dikeluarkan. Kita dapatkan informasi yang paling betul. Itu dari Meja Medsos. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya saya rasa rakan artis kita Wani Khairi telah pun bersiap sedia untuk lagu terbarunya Jangan Terlepas Pandang. Okey, segalanya di Malaysia hari ini sebentar lagi. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Sampai bila harus ku menunggu lagi? Sungguh nyata bukan mudah untuk mengubah persepsi. I'm gonna be who I wanna be. Nak senang bukan sehari. Sila ambil perhatian, I'm making history. Ternyata aku juga pernah buat salah. Berkali-kali aku di belakang itu, tapi aku tidak peduli. Masih lagi di sini, semua pasti terjadi. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Perjalanan tiada henti, sudah lama ku menanti. To the top, ya itu pasti. Angan-angan mampu jadi reality. Aku, kamu, kita, kami bintang. Laku laju pasti takkan hilang. Hidupku warna-warni, buat sepenuh hati. Ternyata aku juga pernah buat salah. Berkali-kali aku di belakang itu, tapi aku tidak peduli. Masih lagi di sini, semua pasti terjadi. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Ku tahu jauh mana, tak lupa mana asalku. Janji pada mama, reach for the stars, near or far. Ha ha. Hey. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Jangan hey hey hey. Jangan hey. Jangan terlepas pandang. Wow. Jangan terlepas pandang. Wani. Itu dia single terbaru Wani
Wani Khairi jangan lepas pandang. Betul. Kata genre pop dancer tadi awak kena tengok lah. Fat, menari sikit. Macam mana? Dia menari tadi dalam gawang. Tapi kan nampak kan? Semangatlah pagi ni kan di Malaysia hari ni dapat menyaksikan persembahan daripada Wani Khairi. Okey. Jangan terlepas pandang. Memang kita takkan terlepas pandang lah kan kalau menyaksikan Wani Khairi ni. Okey. Beritahulah dekat penonton berkaitan dengan lagu ini. Jangan terlepas pandang ini. Ini cerita pasal apa sebenarnya? Baik, jangan terlepas pandang sesuatu yang berbeza sedikit kali ini. Bukan lagu percintaan, tapi lagu menceritakan tentang perjalanan kerjaya Wani dalam industri seni ini. Oh, wow. Nampak rancak. Ya, jadi ia menceritakan dan untuk menyampaikan mesej bahawa sesiapa sahaja jangan pernah memandang rendah akan kebolehan dan bakat seseorang sebab kita tidak tahu di mana mereka satu hari nanti. Bercakap tentang kebolehan, kita tahulah Wani ni seorang pengacara pun dia, pelakon, penyanyi. Jadi bagaimana Wani merasakan ini satu mesej yang cukup penting sebab Wani sendiri orang kata pengalaman sendiri kita tahu tapi nak sampaikan juga kepada orang lain yang mereka tidak keseorangan dalam mengejar impian masing-masing. Betul. Jadi apa yang Wani ingin sampaikan adalah macam Wani sendiri dalam industri nyanyian sudah dalam 11 tahun. Jadi apa yang Wani nak sampaikan dalam lagu ini adalah kita ni walaupun tidak berjaya, jangan pernah putus asa walaupun ia mengambil jangka masa yang panjang. Apa yang paling penting adalah kita tahu apa yang ingin kita capai dan kesabaran itu perlu tinggilah untuk mencapai sesuatu hasil yang sangat baik. Nampak tak? Motivasi juga ni. Itulah dia. Itu ceramah semua ya. Dah 11 tahun dalam industri ni, semakin lama semakin petah berkata-kata kan. Okey, memang berbakat Wani Khairi. Tadi Sofia pun dah mention banyak juga cabang dia dalam industri ni. Okey, bercakap tentang lagu kita dah cakap kan. Okey, nak tanya dari segi pengacaraan pula. Dekat ceritanya hebat sekarang ni. Boleh kongsikan. Okey, pengacaraan seperti yang tahu saya juga merupakan pengacara Didik TV dan sekarang ini Wani sedang mengacarakan satu program TV Tuition yang juga akan berlangsung tak lama lagi. Jadi pengacaraan saya pun masih aktif juga. Saya penyanyi dan juga berlakon. Okey, bagaimana Wani ya? Kita melihat untuk program Didik TV pendidikan, lepas tu pelakon pula banyak watak-watak berbeza dan juga seorang penyanyi, orang kata pewatakan tu agak kena adjust, kena berubah dari masa ke masa. Macam mana Wani mengadaptasikan diri tu? Macam mana semestinya saya sendiri yang kena buat homework lah sebab bila berlakon ada banyak watak, menyanyi saya bawakan diri Wani Khairi, bila berlakon lain dan pengacaraan lain sebab saya banyak mengacarakan program education. Jadi di situ saya kena adaptasikan diri saya untuk murid-murid yang menonton pula. Agak susah lah, banyak cabaran lah dekat situ. Wani ni pun seorang yang bijak kan, dengan keputusan-keputusan yang cemerlang CGPA-nya. Hebatnya. Dia dah stok ya? Dah stok dah kan tadi. Okey, jadi sebagai seorang selebriti yang mungkin menjadi ikon kepada peminat-peminat Wani Khairi, apa yang Wani dapat harapkan dalam industri ini dalam masa yang sama juga memberikan sesuatu kepada peminat Wani Khairi? Apa yang saya harapkan adalah untuk kita ni selagi masih muda jangan pernah takut untuk mencuba banyak benda sebab kita tak tahu di mana kebolehan kita yang sebenar. Jadi selagi diberikan peluang, ambil peluang itu dan jangan pernah rasa takut untuk apa orang kata bila dikritik ataupun anda gagal, jangan pernah takut untuk bangun kembalilah. Okey. Wani, kita semua ni kan sebagai orang kata goal getter ya. Kita ada checklist kita. Betul. Pengacara dah, penyanyi dah, semua dah. Jadi apakah seterusnya? What's next for you? Seterusnya, sekarang ini mungkin saya akan fokus dengan pelajaran saya dulu kerana sekarang saya di tahun kedua degree, Bachelor Law and Commerce di MSU Shah Alam dan saya dah nak habis dah pun. Jadi Wani harapkan agar saya dapat graduate dengan markah yang cemerlang lah, keputusan yang cemerlang. Kita doakan. InsyaAllah, amin. Macam pembagian masa tak ada masalah. Tengok macam Wani aktif sana sini. Ada masa ke untuk bercinta? Masa untuk cinta semestinya tidak ada lah. Tidak ada. Macam orang tengok saya nampak macam senang untuk adapt tapi memang jadual saya padat dan cabaran untuk saya bahagikan masa. Memang rehat itu tidak berapa cukup tapi saya yang nak pilih laluan ini jadi saya kena terima cabaran inilah. Macam mana nak menyeimbangi pula tentang kesihatan ni? Sebab kita dah cakap pasal kesihatan COVID-19 yang rata-rata sekarang ni. Macam mana Wani melihat tentang perkara ini? Macam mana Wani pun aktif sukan juga. Saya penyanyi, kalau ada waktu lapang Wani akan pergi main badminton dengan kawan-kawan, main bowling dengan adik-adik. Kalau rajin buat workout sendiri kat rumah untuk kita keluarkan peluh, asalkan ada masa kita ambil untuk keluarkan peluh dan sihat jugalah. Tidaklah kita macam bekerja tapi tidak bersukan. At least sekurang-kurangnya 15 minit sehari. Buat kerja rumah pun boleh keluar peluh juga. Betul. Jaga kerja adik pun benar juga. Ya itu kan.
Betul-betul. Okey, kita doa kita baik untuk Wani Khairi. Semoga mekar lagi dalam industri ini. Banyak lagi yang kita harapkan kejayaan Wani selepas ini. Amin. InsyaAllah. Okey, katakan sesuatu untuk peminat-peminat Wani Khairi yang mungkin nanti-nantikan apakah mungkin ada program baru, drama baru dan sebagainya. Silakan Wani. Baik, pada semua yang sudah menonton, jangan lupa untuk support lagu terbaru Wani. Jangan terlepas pandang. Ada di platform YouTube. Boleh cari saja Wani Khairi. Jangan terlepas pandang. Dan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong kerjaya Wani. Dan nantikan drama terbaru yang akan keluar tak lama lagi hanya di TV3. Slot Lestari akan datang. Nanti apa-apa boleh tengok dekat social media platform Wani. Okey, terima kasih Wani. All the best dalam industri ini. Selamat jaya. InsyaAllah, amin. Thank you so much. Okey. Drama Fazli bila pula? Drama saya dah 3 tahun dah tak berlakon. Tak apa. 2022 insyaAllah. Oh, wow. Amin. Amin insyaAllah. Dengan Wani Khairi nanti. Oh, insyaAllah. Amin. Okey, besok kita dah bawakan topik dan kita akan bercakap bersama dengan Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia pada esok hari. Banyak pengisian menarik yang segalanya di Malaysia hari ini di tempat dan waktu yang sama. Terima kasih bersama kami Fazli dan juga Sofia menemani anda hari ini. Ya, pastinya di Malaysia hari ini kita jumpa lagi nanti. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you Wani. Nak senang bukan sehari, sila ambil perhatian, I'm making history. Ternyata aku juga pernah buat salah, berkali-kali aku di belakangnya, tetapi aku tidak peduli, masih lagi di sini, semua pasti terjadi. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Perjalanan tiada henti, sudah lama aku menanti. To the top, ya itu pasti. Angan-angan mampu jadi reality. Aku, kamu, kita, kami bintang. Aku laju pasti takkan hilang. Hidupku warna